A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay gang, selamat datang sekali lagi to Galeri Kashaf Channel. Okay, kita bertemu lagi di dalam video kali ini, di mana aku sebagai storyteller ataupun pencerita yang akan menghiburkan korang dengan perkongsian dan juga kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Terima kasih kepada semua penonton sebab korang sudi untuk mendengar dan juga menyokong channel ini. Terima kasih sangat-sangat. Jadi sebelum aku nak mulakan cerita untuk hari ini, macam biasa jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan dari korang. Okay, mana-mana yang dah subscribe tu, thank you so much. And pada sesiapa yang tertanya-tanya macam mana korang nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram, ataupun korang boleh email juga pada ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah. InsyaAllah aku akan sampaikan cerita-cerita korang tu sebaik mungkin. Alright guys, tanpa kita buang masa, jom kita dengarkan kisah yang akan aku ceritakan pada kali ini. Let's go. Aku akan mulakan kisah kita ni dengan zikir dan juga pujian-pujian kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tajuk kali ini yang nak aku sampaikan adalah rumah berhantu di kampung. Okey, kisah kali ini adalah perkongsian daripada seseorang yang aku namakan sebagai Nabila. Dan kisah ini adalah kisah benar yang terjadi pada Nabila masa dia zaman kanak-kanak. Dan dia kata pada waktu ni berlaku pada tahun 1980-an. Right? Nabila ni masa zaman kanak-kanak dia, and of course pada tahun 1980-an ni, kebanyakan budak-budak ataupun family dulu kebanyakan yang tinggal di kampung. Dan termasuk jugalah keluarga Nabila ni. Tapi kampung Nabila ni dia kata dia tak nak sebut lah apa nama kampung dia, sebab dia kata takut jadi isu lah kan. Tapi dia kata kampung dia ni terletak di negeri Kedah. Nabila ni dia duduk di rumah kampung tau, ataupun rumah pusaka lah, peninggalan arwah atuk dia dulu. And then Nabila cerita dekat rumah dia ni terletak di hujung kampung, maksudnya di hujung-hujung lah. Dia kata di sebelah kiri dia tu ada kelapa sawit, dan juga dekat belakang rumah dia tu ada kawasan pokok getah. Pokok getah ni memang ditanam sendirilah oleh mak dengan abah si Nabila ni. Nabila cerita dia selalulah ikut mak abah dia pergi kebun getah ni untuk tolong buat kerja. Dia kata dekat situ ada juga 3 kubur lama. Tapi dia kata kat situ macam ada 2 kubur dewasa dengan ada kubur kecil, mungkin kubur kanak-kanak lah. Kita dia tak sure lah kubur tu kubur siapa. Kemungkinan tuan kepada yang buka tanah tu. Dan dia kata kemungkinan jugalah kubur ni mungkin ada kaitan dengan kisah-kisah yang terjadi dekat rumah dia ni. Wallahualam, dia kata. Okey, rumah pusaka Nabila ni ada 2 tingkat. Atas dia kayu dan kat bawah dia batu. Dan Nabila kata daripada kecil lagi Nabila dengan keluarga dia ni selalu diganggu lah oleh makhluk dari alam sebelah ni. Dan terutama abang dengan mak dia, itu yang selalu kena lah di cerita. Tapi cerita kali ni yang Nabila kisahkan adalah kisah mengenai nenek dia. Okey, yang pertama ni yang dia nak cerita adalah nenek dia yang terlibat dalam kisah ni. Okey, so dia cerita nenek dia ni sekarang dah arwah lah. Dia kata pada waktu tu umur nenek dia lebih kurang dalam 90 tahun. Dan nenek dia ni tinggallah sekali dengan Nabila dengan keluarga dia. Dan nenek dia ni ada bilik yang terletak paling depan sekali lah, dekat tingkat bawah. Dan nenek dia ni, arwah nenek dia ni sebenarnya dah nyanyuk. Sebab orang tua kan, umur dalam 90 tahun, kebanyakannya memang dah nyanyuk lah dan tak ingat macam-macam benda.
nenek Nabila ni, dia ada satu sifat tau. Lepas dia dah start nyanyuk ni, nenek dia ni suka bercakap seorang-seorang. Dia kata nenek dia ni selalu, kadang-kadang dia membebel marah-marah seorang-seorang. Lepas tu bersembang-sembang, kejap-kejap lepas tu gelak pula. Nak dijadikan cerita, satu hari Nabila dengan mak dia ni tengah masak lah dekat dapur. Okay. Tiba-tiba tengah dia orang duk masak tuntang ni, mak si Nabila ni terdengar macam nenek dia tengah marah-marah tau. Duk marah-marah kat depan. Apa yang dia marahnya tak tahulah. Lepas tu tiba-tiba duk gelak-gelak pula. Mengekek-ngekek nenek dia gelak macam seronok sangat. Nabila cakap memang nenek dia selalu macam tu, tapi kali ni macam lain sikit bunyi nenek dia ni. Macam macam ada yang tak kena. So nenek dia ni mak Nabila ni rasa macam tak sedap hati. Jadi mak Nabila ni cubalah nak pergi ke depan nak tengok apa pasal mak dia ni macam ni kan. Kenapa nenek macam ni, lain macam je gelak dia ni. So Nabila dekat dapur lah, still lagi duduk kat dapur. Tiba-tiba Nabila terdengar macam mak dia menjerit, Allahu Akbar, iblis lanatullah, hang keluar, hang beramboi dari sini. Dia cakap macam tu. Sorry lah kalau aku cakap logat Kedah tu, aku bukan orang Kedah. Tapi kita try lah nak jadikan cerita dia ni. Nabila cerita waktu tu mak dia pergi kat dapur balik, ambil penyapu, dan dia pakai penyapu tu, dia macam rembah-rembah tau, macam dia pukul-pukul tau dekat bahagian depan tu, dekat area kawasan nenek dia tu. Nenek dia cakap waktu tu, udahlah, udah, kesian budak-budak tu, depa ni nak main dengan aku. So mak Nabila ni waktu ni dia macam seram. Dia pergi datang dekat Nabila ni lah. Mak Nabila ni cakap, Dek, hang tahu tak apa mak nampak? Terkejut mak. Nabila jawab balik, apa siapa mak? Mak Nabila cerita, masa dia cuba nak macam pukul-pukul, dia nak datang dekat nenek Nabila yang tengah duk tiba-tiba gelak, duk marah-marah tu, mak Nabila ni terkejut bila dia nampak ada 5 orang budak berkepala botak tau. Telinga panjang, gigi dia bersiung lah. Waktu mak dia datang ni, dia nampak nenek Nabila ni macam tengah bermain-main dengan 5 orang budak ni. Dia kata pendek je, macam budak kecil dalam umur dalam 4 ke 5 tahun macam tu lah. Bila mak dia datang, benda tu terus berpaling ke arah mak Nabila ni, sambil dia macam tersenyum menyeringai tu. Nampak lagi gigi taring dia tu. Time tu yang mak dia mengucap panjang tu, yang kata iblis laknatullah tu. Tu yang dia ambil pergi penyapu, dia pergi pukul benda-benda tu. Mula-mula Nabila ni dia tak percaya dengan apa mak dia cakap. Alah, kononnya dia nak sedapkan hati je. Dia kata konon-konon dia ni tak percaya. Tapi mak Nabila ni berkerah juga. Dia kata dia nampak. Sebab tu yang mak dia ambil penyapu, dikibah-kibah. Bila dikibah-kibah benda tu sambil dia baca ayat kursi, barulah benda tu pergi dan menghilangkan diri. Terus tak jumpa dah lah waktu tu. Nenek Nabila ni sebenarnya dia dah lupa. Sebab tu yang dia nampak budak-budak ni, dia nampak seperti dia nampak bercakap dengan budak-budak. Dia tak tahu pun sebenarnya dia sembang dengan siapa. Bila mak dia nampak tu, kononnya tadi macam berani. Alah, tu je dia takut. Tu Nabila ni kata, entah-entah nenek ni ada membela tak mak? Time tu mak dia marah lah. Dia kata tak mungkin lah mak dia ni ada membela ataupun menuntut ilmu-ilmu yang tak elok ni kan. Sebab nenek dia ni adalah orang kata orang yang beragama, yang kuat mengaji, kuat solat, banyak berzikir. Macam mustahil lah. Jadi esoknya petang asar tu, bila mak dia dah cerita pasal kejadian tu, abah si Nabila ni panggilkanlah ustaz. So ustaz ni cubalah nak buatkan air penawar dengan baca-baca lah something dekat nenek ni. So nak bagi pendinding. Dan ustaz ni dah confirmkan yang benda tu sebenarnya bukan belaan nenek si Nabila ni. Dan dia kata benda ni sebenarnya benda luar yang datang mengganggu. Tapi tak tahu benda luar tu datang dari mana. Mungkin daripada kubur tu ke,
ataupun dari mana-mana, diorang pun tak pasti. Dan disebabkan nenek Nabila ni nyanyuk dan juga dah uzur, jadi senanglah benda tu nak datang dekat. So ustaz buat apa? Ustaz pada waktu ni dia buat pendinding lah dekat nenek ni. So nak bagi nenek ni at least kurang nampak ataupun bergaul dengan benda-benda macam ni. Sebab nenek dia dah tak ingat apa. Lagipun ustaz ni cakap, bila waktu umur nenek dia macam ni, nenek dia sebenarnya dah start hijab nenek dia terbuka. Cuma kebetulan lah pada yang mak dia nampak tu, kebetulan mak dia datang, mak dia pun ternampak sekali. Mungkinnya rezeki mak dia lah nak tengok benda macam tu. Dan lepas tu Nabila kata dah habis je merawat arwah nenek dia ni dulu, so kuranglah sikit nenek dia ni bercakap sorang-sorang. Satu lagi, Nabila ada kisah mengenai abang dia jugalah yang pernah terkena salah satu daripada gangguan dekat rumah dia ni. Okay, ini cerita pasal abang dia. Abang Nabila ni jenis orang muda, sukalah balik malam, lepak tengah-tengah malam. Tapi Nabila ni cakap abang dia ni tak suka naik motor. Jenis suka naik basikal je. Pergi mana-mana naik basikal. Katanya tak ganas naik motor. Padahal dia kata abang dia ni sebenarnya tak tiba motor, belagak je lebih. So abang dia ni hari-hari dia ni waktu malam selalunya dia lepak dekat rumah member dia ataupun lepak dekat kedai lah. Tengah-tengah malam baru abang dia nak balik. Satu malam abang dia ni baru nak balik rumah lah. Dia dah habis lepak dengan member dia, so dia pun nak balik rumah. Jadi abang dia ni balik lah dengan basikal dia tu. Jadi bila abang dia sampai dekat jalan besar nak ke rumah Nabila ni, jalan besar nak menuju ke rumah Nabila ni, jalan dia sangat gelap. Jadi abah si Nabila ni adalah pasang sedikit beberapa lampu mentol kuning ni kat bawah rumah, sebab dia kata senang kalau abang dia nak balik. Katanya mudah nampak pangkal jalan. Cerita dia macam ni, masa abang dia ni nak balik tu, abang dia akan masuk simpang dululah sebelum nak sampai ke rumah. Tapi abang dia ni masa nak masuk je simpang tu, tiba-tiba abang dia ni nampak macam ada seorang lelaki tau dekat depan rumah Nabila ni, rumah family ni lah. Dia nampak lelaki ni dia tak kenal. Dia kata bentuk lelaki ni berkepala botak juga, tapi badan dia sado sambil dia macam duk cekak pinggang depan rumah. Tapi abang Nabila ni cakap dia tak nampak muka ni macam mana waktu tu. Mula-mula abang Nabila ni ingatkan itu adalah penyamun. So abang dia ni cubalah mengendap-endap nak tengok kat tepi jalan tu lah, nak tengok gerak-geri makhluk ni ataupun lelaki ni. Mula-mula abang dia ni perhati benda tu. Dia macam benda tu dia berlega-lega dekat kawasan rumah tau. Dia kejap mundan mandi lah, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Lepas tu abang dia nampak lelaki ni tiba-tiba dia pergi ke kanan rumah yang paling hujung sekali. And then tiba-tiba dia boleh nampak pula dalam masa beberapa saat benda tu berada di belah kiri rumah pula. Maksudnya benda tu dah pusing satu rumah dalam masa yang sekejap tau. Jadi abang dia kata benda ni mustahil manusia. Benda ni bukan manusia ni. Aduh, abang dia cakap macam mana aku nak masuk ni. Sebab dia nampak benda ni dah berpusing dekat rumah dia sebanyak 3 ke 4 kali lah. So abang dia ni nak tak nak terpaksa jugalah masuk ke rumah. Sebab dia kata abang dia ni lebih rela nampak hantu daripada kena sepak dengan abah dia. Sebab abah dia ni kira garang jugalah. Jadi abang dia ni ambil keputusan tolak basikal dia ni perlahan-lahan lah menuju ke pekarangan rumah tu, sambil abang dia ni tunduk kepala, takut sebab tak nak tengok benda apa yang dekat depan ni. Dia tak berani menghadapi apa yang bakal terjadi kat depan. Sebab dia kata muka tak perasan, dia takut muka yang buruk je, dia kata. Jadi abang dia pun sampai dekat tangga rumah. Elok je abang dia nak naik ke tangga, abang dia perasan ada lembaga, macam seperti lembaga tu tiba-tiba dekat belakang dia, geng. So abang dia ni dah rasa dah ada benda dekat belakang. Jadi abang dia ni perlahan-lahan
pusingkan kepala dia. Terus abang dia ni menjerit, "Ya Allah, abang!" Terkejutnya pasal lah nampak benda tu. Abang dia ni nampak lelaki botak tu menyeringai sambil cakap sesuatu kat Along. "Lambat kau balik malam ni." Itu yang abang dia terkejut tu. Sebab dia tengok rupa lembaga tu sebiji macam yang mak dia nampak masa dengan nenek dia tu, arwah nenek dia dulu. Kepala botak, gigi bertaring macam bersiung tu, tu menyeringai, telinga tajam. Mana abang dia tak menjerit kan. Menjerit abang dia, panggil abah dia. Dan akhirnya abang dia pengsan lah, terus jatuh pengsan lah. Abah dia jumpa abang dia ni keesokan paginya, masa abah dia ni nak keluar pergi masjid lah, nak sembahyang subuh. Itu yang dia cerita lah. Abang dia taubat lah lepas tu, tak nak balik lewat malam dah. And then Nabila cerita beberapa tahun pun berlalu lah lepas tu. Tapi diorang perasan yang mak Nabila ni selalu start sakit-sakit badan. Selain daripada arwah nenek dia ni, mak Nabila ni pula kadang-kadang selalu sakit-sakit badan, nampak lemah, kadang-kadang lesu, macam tak boleh nak buat kerja. Jadi abahnya si Nabila ni bawalah berjumpa yang ustaz yang pernah rawat arwah nenek ini balik. Jadi ustaz ni cakap sebenarnya ada benda yang berhajat nak menumpang dalam badan mak Nabila ni. Jadi ustaz pun buatlah solat hajat 3 malam berturut-turut, nak tahu ataupun nak minta petunjuk lah apa yang benda sebenarnya yang datang pada mak Nabila ni. Jadi keesokan hari dia, ustaz tu datang balik dan dia tanya kalau ada siapa-siapa yang pernah terima barang tak daripada seseorang ataupun daripada sesiapa lah. Jadi diorang cerita yang tak ada siapa pun yang mengaku diorang ada terima apa-apa barang, dan diorang sendiri pun tak tahu barang yang macam mana. Jadi ustaz ni jelaskan yang barang-barang ni sebenarnya bukan saja macam barang-barang lama ke ataupun senjata ke. Benda ni boleh jadi apa-apa jenis pun boleh jadi. Jadi diorang fikir-fikir, barulah abah si Nabila ni teringat yang masa abah dia ni nak pergi haji dulu, ada seseorang yang pernah bagi tali pinggang lah, tali pinggang hijau tu yang pergi orang haji tu, yang boleh letak barang-barang dekat poket, macam ada poket tu kan. Tapi abah dia tak guna pun. Abah dia sebab orang bagi kan. Jadi dia ambil benda tu, dia just simpan lah dekat almari. Jadi ustaz tu kata dia minta kat abah dia, dia nak tengok. Jadi bila abah dia ambil tali pinggang tu, dia tunjuk je dekat abah dia tu, ustaz tu dia pegang dan dia macam terkumat kamit mulut dia membaca ayat Al-Quran tau. Jadi lepas habis dia baca tu, ustaz tu cakap barulah dia tahu yang rupa-rupanya ada orang yang nak melepaskan ilmu salah kepada abah Nabila ni. Jadi dia hantar benda tu melalui tali pinggang. So bila orang tu bagi pada abah Nabila ni terima. So terjadilah akad antara dua orang tu. Jadi maksudnya benda tu ibaratkan macam abah Nabila ni dah terimalah benda tu untuk dijadikan sebagai tuan yang baru. Tapi pada masa yang sama, abah Nabila ni tak tahu pun yang dia ni dah jadi tuan baru kepada makhluk yang ada tu. Jadi ustaz ni kata sebabkan abah Nabila ni jenis kuat semangat, jadi benda tu tak boleh nak ganggu abah tau. Dia tak boleh macam nak melepasi abah. Jadi sebab tu benda tu pergi dekat maknya Nabila. Dan akibatnya sebab itulah mak Nabila ni selalu sakit-sakit. Dan ustaz kata dia menasihatilah dekat abah Nabila ni, kalau kau ingat siapa orang yang pernah bagi tali pinggang ni dekat kau, kau pergi balik jumpa orang tu, kau cakap baik-baik. Kau cakap yang kau tak boleh nak terima benda ni. Kau cakap je elok-elok, mesti orang tu tahu. Jadi abah si Nabila ni pun pergilah jumpa dengan si empunya yang bagi tali pinggang tu. Abah dia cerita masa abah dia bagi dan cakap elok dekat orang tu, menangis-nangis orang tu. Dia maksudnya dia mengaku salah lah. Sebab dia kata rupa-rupanya orang yang bagi tali pinggang ni memang dia ada belaan dia sendiri.
Tapi dia tak mampu nak bela, sebab dia kata benda ni selalu minta syarat yang bukan-bukan. Sebab itulah masa Mak Nabila ni sakit, Mak Nabila ni selalu mimpi tau, macam ada orang yang duk hisap-hisap ibu jari kaki dia, hisap jari kaki dia untuk dapatkan darah. So sebabkan Abah Nabila ni jenis yang berani, sebab tu dia bagi pada Abah Nabila ni senyap-senyap. Jadi lelaki tu macam betul-betul menyesal lah dan minta maaf ke Abah. Tapi Abah tak beritahu lah, Abah Nabila ni tak beritahu siapa lelaki tu. Dan sejak daripada tu, rumah Nabila tu dah tak ada lagi apa-apa gangguan. Sebab baru tahu yang rupa-rupanya orang yang hantar ilmu. Jadi macam terlerai lah apa segala, terungkai lah apa benda persoalan diorang selama ni. Diorang ingatkan yang arwah nenek Nabila ni ada membela lah, and then diorang ingat kubur tu belakang rumah tu ada something lah. Rupa-rupanya tak. Sebenarnya orang yang bagi hantar ilmu tu. Patutlah Nabila ni kata dah beberapa lama selalu sakit tau. Jadi itu adalah perkongsian daripada Nabila. Jadi pengajaran kat sini aku kata, kalau ada orang ataupun siapa-siapalah yang nak bagi something dekat korang, dengan cara macam dia ada satu akad, macam dia kata aku beri ini kepada engkau sekian, seboleh-bolehnya janganlah terima. Sebab kita tak tahu apa niat orang tu sebenarnya. Sebab zaman sekarang ni macam-macam cara orang nak hantar dekat kita. Sebab tipu dari syaitan ni sangat halus tau kalau nak menyesatkan manusia ni. Okay, so terima kasih sebab sudi dengar cerita dari aku. Minta maaf lah sangat-sangat kalau cara aku menyampaikan cerita ni macam kurang menarik untuk korang dengar. Okay, yang buruk dari aku sendiri, yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita jumpa di next video. Kalau ada apa-apa cerita nak aku ceritakan, boleh komen. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.